Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang hadir, yang dihormati Ustaz Fawaz bin Muhammad Jan, pengisi kita pada malam ni. Sedikit latar belakang, merupakan Ketua Dewan Pemuda PAS Pematang Pauh dan juga Exco Dewan Pemuda PAS Negeri Pulau Pinang. Ini insya-Allah pada malam ni Ustaz akan menyampaikan pada satu tajuk yang sangat dekat dengan kita lah sebagai pendidik, iaitu peranan lisan di dalam tarbiyah Islamiah. Jadi kita akan membahaskan tentang satu paksa indera yang sangat dekat dengan kita sebagai manusia dan kita gunakan pada setiap hari. Jadi pastinya Islam meletakkan garis panduan untuk kita menggunakan panca indera tersebut. Jadi insya-Allah nak ucapkan terima kasih kepada pengisi kita yang dapat hadir pada malam ini, dan diharapkan kita dapat mengumpulkan maklumat-maklumat dan juga isi-isi penting yang dapat kita amalkan selepas ini. Jadi tanpa melengahkan masa, insya-Allah ana menyerahkan teruslah ruang seluasnya kepada Akhadi Ustaz Fawaz untuk menyampaikan pengisian beliau. InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صدق الله العظيم. Yang dihormati Fadil pengurusi program kita pada malam ini, saya pun tak sempat nak bertaaruf nama apa ada Ustaz. Nama saya Muhammad Fitri bin Osman, insya-Allah Ustaz. Fadil Fitri daripada Gulim, Kedah. Daripada Gulim, Allah Akbar. Seterusnya mungkin bersama dengan kita malam ini Mudir Seriti, seterusnya barisan pimpinan Seriti, dan seterusnya barisan guru Seriti yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi alhamdulillah kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni Allah himpunkan kita untuk sama-sama berada secara maya, secara online, secara atas talian. Yang mana mudah-mudahan walaupun program kita ni atas talian, tidak bersua muka, tidak berhadapan, tetapi insya-Allah ulama mengatakan ini juga sebagai satu di antara majlis ilmu, satu di antara taman daripada taman-taman syurga, satu daripada hilaquz zikri. Jadi walaupun program kita ni atas talian seumpama ni saja, mengadap handset lah orang sebut kan. Yang mengadap handset dia, tapi kalau boleh kita sama-samalah jaga adab dan juga peraturannya supaya keberkatan majlis ilmu tetap kita dapat, insya-Allah. Baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ni insya-Allah sebelum tu nak tanya, program kita ni berapa lama? Insya-Allah Ustaz sampai 10 suku hingga 10.30 insya-Allah. 10 suku sampai 10 sejam lah, okeylah. Insya-Allah. Malam ni insya-Allah kita akan berbicara berkaitan dengan satu tajuk yang besar, satu tajuk yang sangat penting dan tak keterlaluan kalau saya sebut satu tajuk yang mana membawa manusia ke dalam syurga Allah Ta'ala, dan juga tajuk ini juga boleh membawa manusia terhumban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana saya rasa sahabat-sahabat yang ada pada malam ini pernah mendengar satu daripada hadis Nabi SAW berkaitan dengan soalan daripada Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana saya ringkaskanlah. Kan di hujung hadis tersebut Nabi SAW mengatakan pada Sayyidina Mu'az, thakilat ka ummuk. Kan kalau kita terjemah thakilat ni maksudnya kesian, saya terjemah dalam bahasa ni lah, kesian mak kamu wahai Mu'az, wa hal yakubbun nasi fin nar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim.
Kata Nabi SAW, berapa banyak manusia dilempar masuk dalam api neraka menerusi wajah mereka, yakni dilempar melalui kepala mereka ataupun hidung mereka disebabkan bencana yang datang daripada lidah-lidah mereka. Ya? Dan saya rasa tajuk ni sahabat-sahabat selalu dengar berkaitan dengan lidah banyak membawa manusia ke syurga dan lidah juga banyak membawa manusia ke neraka. Itu asas yang kita nak bincang pada malam ni. Baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bila kita bicara berkaitan dengan lidah, saya nak bawa sahabat-sahabat dulu kita bincang secara umum dulu, nanti baru kita masuk kepada topik lidah. Malam ni saya bawa simple ya. Kita tak perlu ambil heavy sangat, berat sangat, tapi kita ambil yang sesuai dengan kita lah, insya-Allah. Kalau kita tengok dalam kitab Jauharul Mauhub, wa Munabbihatil Qulub, dalam kitab tersebut ada disebutkan berkaitan dengan tujuan penciptaan manusia. Yang ni kita malam ni dalam sejam ni kita akan basickan perbincangan kita ni kepada tajuk ni, kepada point ni. Dan kita fokuskan pada lidah lah. Disebutkan tentang tujuan penciptaan manusia. Maksudnya kita diciptakan oleh Allah atas muka bumi ni, apa tujuan dia? Apa sebab dia? Apa sebab musabab dia? Dan disebutkan antara sebab kita diciptakan atas muka bumi ni tiga. Jadi kita yang mengaji malam ni ingatlah, antara tujuan kita diciptakan dan Allah Ta'ala ciptakan keseluruhan anggota badan kita ni dengan mata, dengan telinga, dengan mulut, termasuk lidah yang kita nak bicara malam ni, tangan, kaki, perut, kemaluan dan sebagainya. Seluruh tubuh badan kita ni, jasmani, luaran dan rohani, dalaman ni, rupanya antara tujuan Allah Ta'ala cipta kita ni tiga. Jadi ingat sungguh-sungguh ni, mana kita bukan diciptakan sia-sia. Sahabat-sahabat jadi cikgu ke, kita jadi abnaul harakah ke, kita duduk jadi pemerintah ke, kita jadi manusia ke, kita jadi anak ke, kita jadi suami, isteri, jadi pemimpin, jadi rakyat, jadi masyarakat. Jadilah siapa saja sekalipun, ingat kita diciptakan Allah dengan tiga tujuan. Nombor satu, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Poin nombor satu, kita diciptakan untuk mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Ini poin nombor satu. Jangan tinggal ni, jangan lupa yang ni. Kita diciptakan oleh Allah Ta'ala, tujuan penciptaan kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Itu satu. Allah Ta'ala ciptakan mata untuk kita. Mata digunakan untuk pengabdian pada Tuhan. Allah Ta'ala ciptakan lidah untuk kita. Lidah untuk pengabdian diri pada Tuhan. Allah Ta'ala ciptakan seluruh anggota badan kita ni, semuanya bertujuan untuk pengabdian diri pada Tuhan. Jadi ingat yang ni dulu, satu. Saya kita bincang satu-satulah. Yang kedua, untuk dijadikan ataupun untuk menjadi khalifah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Antara tujuan penciptaan manusia atas muka bumi ini untuk dijadikan ataupun untuk menjadi khalifah, pentadbir atas muka bumi ini. Dua. Saya kita bincanglah apa kaitan dengan lidah, sebab lidah ni satu anggota yang sangat penting sebenarnya. Dalam ketiga tujuan penciptaan ni, semua terkait dengan lidah. Sebab tu Luqmanul Hakim, kalau siapa perasan, ada siapa pernah dengar satu cerita, Luqmanul Hakim, ada seseorang minta kepada dia suruh sembelih kambing. Bila sembelih kambing, selesai, orang ni minta, bawa kepada aku perkara yang paling berharga pada kambing ini. Benda yang paling mahal pada kambing ini. Jadi Luqmanul Hakim bawa lidah dengan hati. Dua ni dia bawa. Kemudian bila esok pula, orang ni suruh lagi Luqmanul Hakim sembelih kambing. Bila sembelih kambing, bawa dua perkara yang paling buruk daripada kambing ini. Dia juga membawa lidah dan juga hati. Bila ditanya, beliau menyatakan, dua anggota ini sekiranya diuruskan dengan baik, dia akan menjadi sebaik-baik anggota. Dua anggota ni sekiranya digunakan dengan cara yang tak benar, dia akan merosakkan dua benda ni. Maksudnya benda ni akan rosak dan dia merosakkan seluruh tubuh badan. Boleh dapat dekat tu noh? Nampak macam tak setuju, nampak gaya. Setuju insyaAllah. Boleh. Leno sambil santai-santai no, jangan straight sangat kan. Baik.
Jadi nombor 2, untuk dijadikan ataupun untuk menjadi khalifah pentadbir atas muka bumi. 2. Jadi ingatlah, kita hidup atas muka bumi ini, tujuan penciptaan kita untuk menjadi khalifah pentadbir. Dan yang ketiga, tujuan kita diciptakan Allah Ta'ala atas muka bumi ini adalah untuk diuji. Untuk diuji. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Ankabut. Ayat yang kedua, yang jadi muqaddimah saya baca tadi. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia sangka dia akan dibiarkan mengaku dia orang beriman, aku orang beriman, sedangkan dia belum lagi diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang terdahulu. Allah Ta'ala kata kami dah test orang-orang sebelum ni. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, kami kenal, kami tahu yang mana yang benar. Wala ya'lamanna al-kadhibin, kami tahu yang mana bohong. Jadi 3 ni merupakan asas penciptaan manusia. Dan juga 3 ni juga merupakan asas kepada seluruh anggota yang ada dalam tubuh badan manusia ni lah. Termasuk juga tajuk yang kita nak bincang pada hari ni, lidah. Kalau sahabat-sahabat faham, Allah Ta'ala jadikan mata, telinga, mulut semua ni, tanggungjawabnya 3 yang kita sebutkan tadi. Termasuklah juga peranan ataupun perkara yang kita nak bincang malam ni adalah berkaitan dengan satu panca indera yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, lidah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, kalau kita tengok yang pertama berkaitan dengan lidah. Sebab tajuk kita malam ni berkaitan dengan lidah dalam proses pentarbiahan ataupun proses tarbiyah Islamiah. Yang pertama sekali, kalau kita bicara dari sudut lidah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nombor satu sekali, dia perlu digunakan untuk pengabdian diri kepada Allah Ta'ala. Ini satu. Maknanya mulut ataupun mulut lah kita sebut dalam perkataan kita ni, lidah, mulut lah. Mulut yang diberikan oleh Allah Ta'ala ini perlu digunakan untuk mengabdikan diri, untuk mentaati perintah Allah. Sebab itu, setiap perkataan yang keluar daripada mulut kita, perlulah perkataan-perkataan yang Allah Ta'ala sukai. Tak kiralah dari sudut Qurannya, bacaan Qurannya. Sahabat-sahabat download My Mutaba'ah. Dalam tu ada bacaan Quran setiap hari. Ataupun dengan zikirnya, selawatnya, dengan apa sahaja perkataan. Ataupun dalam menyampaikan nasihat, memberikan nasihat dan sebagainya. Maknanya poin nombor satu sekali, mulut ni perlu digunakan untuk perkara-perkara yang baik. Mengingatkan manusia kepada Allah Ta'ala ataupun mengingatkan diri sendiri kepada Allah Ta'ala. Ini satu. Mulut jangan digunakan kepada perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Ini kena jaga. Sama sahabat-sahabat jadi guru. Antara perkara yang kalau bolehlah saya minta tolong sama-sama lah. Antara perkara yang perlu dielakkan antaranya perkataan-perkataan yang buruk kena elak. Memang kena elak. Jangan cakap benda-benda yang tak elok. Minta tolong sungguh-sungguh. Jangan cakap benda tak elok. Khususnya pada anak murid. Tak kiralah kita guru sains kah, kita guru bahasa Inggeris kah, kita guru pendidikan jasmani kah, ataupun kita ustaz sekalipun. Kalau boleh hati-hati dengan perkataan yang keluar daripada mulut kita, khususnya pada anak murid. Sebab kita dalam mengabdikan diri pada Allah, kita perlu mengeluarkan perkataan yang baik-baik. Mulut kena jaga cakap yang elok, jangan cakap benda yang tak elok. Kalau saya nak kongsi dengan sahabat-sahabat, ada 3 golongan. Yang mana kalau orang utara ni lah, kita orang utara ni sebut, mulut dia masin. Allah Ta'ala jadikan mulut dia tu, lidah dia tu besar. Sangat besar. Orang lain mungkin bercakap banyak kali, baru jadi. Tapi bagi setengah-setengah manusia, dia bercakap sekali ya jadi. Sebab itu, kalau boleh hati-hati sikit lah sahabat-sahabat sebagai guru, sahabat-sahabat termasuk juga dalam poin ni. Antaranya lah, ada banyak saya tak ingat, yang mana saya ingat lah. Antaranya nombor 1, ibu kepada anak-anak. Ibu kepada anak-anak ni cukup bisa. Maknanya seorang ibu bila dia cakap kepada anak, selalunya apa yang dia sebut pada anak, insya-Allah jadi. Kalau dia sentiasa cakap yang baik-baik pada anak, dia kata anak mak ni hebat, anak mak ni baik, insya-Allah jadi anak soleh, insya-Allah jadi anak soleh. Dia repeat sentiasa perkataan tersebut, dia mulut dia tu besar sangat. Kalau dia sentiasa cakap yang baik-baik, insya-Allah jadi elok. Sebab tu kalau perasan orang tua-tua dulu,
Kalau pasal lah, dia orang marah anak dia orang akan sebut lebih kurang macam ni lah. Kalau dia marah anak-anak, dia akan kata, betul dia budak ni. Pandainya budak ni. Awaklah tu maksud mengapa lah, no? Awaklah yang bijak sangat ni. Orang dulu-dulu marah anak, tapi dia akan sebut perkataan-perkataan yang baik. Dia tak akan sebut, minta maaf bahasa, dia tak akan sebut perkataan bodoh lah. Dia tak akan sebut perkataan, kamu ni malas lah, lembab lah. Dia orang tak akan sebut. Tapi hari ni dia banyak sebut tau. Dia direct. Orang dulu tak sebut tau. Sebab bisau. Sebab tu hati-hati sikit lah. Satu. Yang kedua, yang mulutnya bisau, suami kepada isteri. Sangat bisau. Sebab tu yang mana jadi suami, hati-hati bila nak kata pada isteri. Kadang kita marah isteri. Kata isteri ni apalah. Kita marah bahasa no. Bodoh lah, macam ni lah, malah lah. Rupanya suami pada isteri ni dia agak bisau. Suami pada anak-anak kurang sikit. Suami pada orang lain kurang sikit. Tapi kalau suami kata pada isteri, dia agak bisau. Lepas tu kita kalau marah isteri pun hati-hatilah. Dan yang ketiga yang termasuk dalam mulut bisau ni, guru kepada anak murid. Guru pada murid memang bisau. Sebab itu sahabat-sahabat, bila kita menjadi seorang guru, mulut kita tu perlu hati-hati dalam mengungkapkan perkataan-perkataan kepada anak murid. Sebab ini perintah daripada Allah Ta'ala. Sahabat-sahabat pernah dengar hadis Nabi, Nabi wasiat kepada guru. Murid ini wasiat kepada guru. Saya tak, Allah, tak ada dengan saya sekarang. Yang mana Nabi SAW pesan kepada guru-guru yang mengajar, orang yang mengajar, supaya berbuat baik kepada murid yang belajar dengannya. Dan insya-Allah murid yang diajar dengan baik, dengan perkara yang baik, maksudnya dalam kalau seorang guru tu menggunakan lidah, menggunakan perkataan yang baik, mengajar dengan baik, sentiasa keluar perkataan-perkataan yang baik, dia menjaga lidah daripada menyebut yang tidak baik, insya-Allah anak murid akan menjadi anak murid yang berjaya, insya-Allah. Itu kena hati-hati tu. No. Ini proses ni, kan? Macam mana kita nak mendidik, macam mana yang ada dalam Islam. Pasal sekarang tak banyak yang menjaga isu-isu macam ni. Dia rasa dia boleh mengajar, dia boleh cakap, dia cakap nak kata apa kata. Kamu ni malas, kamu ni tak reti, kamu ni bodoh lah apa. Sedangkan perkataan-perkataan yang guru keluarkan itu adalah yang akan menjadi doa kepada anak murid tu. Bila kita ajak, dia tak dapat. Bila kita suruh, dia tak boleh buat. Sedangkan doa kita juga mempengaruhi kehidupannya. Dia dapat zakat tu? Pak saya tak setuju kan, nampak kan? Boleh. Dapat. Tengah insaf. Tengah apa? Tengah insaf. Masya Allah. Allah, boleh no, insya-Allah. Sebab itu kalau boleh sahabat-sahabat yang mendengar pada hari ini, kalau bolehlah saya balik kepada tajuk poin yang pertama tadi. Kita dalam suasana sekarang ini Allah Ta'ala berikan, semua orang diberikan lidah, masing-masing mempunyai lidah. Kalau boleh gunakan lidah tu untuk pengabdian diri kepada Allah Ta'ala. Yang tu kita minta dululah, dari sudut tadi kita sebut banyakkan baca Quran. Ditambah zaman sekarang, zaman orang stres. Sahabat-sahabat mengaji, mengajar, PDPR stres. Anak-anak murid tak respon, guru tak respon, waris tak respon. Kadang bagi tugas minggu ni, minggu depan baru pelajar-pelajar tu balas. Kadang ada pelajar yang malas, betul, kita tak menafikan ada pelajar yang kurang rajin. Tapi ada juga kadang pelajar-pelajar tu dia tak dapat akses macam mana nak internetnya, dengan handsetnya kadang dengan suasana mak ayah bekerja dia tak terurus dan sebagainya. Jadi macam-macam lah menyebabkan guru-guru pun stres. Jadi sahabat-sahabat boleh tengok dalam berita orang bunuh diri lah, orang buat ni lah, orang buat ni lah. Ubatnya Quran. Dan Quran tu perlu dibaca dengan lidah. Baca Quran. Banyakkan zikir, banyakkan selawat pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu semua ubat untuk menghilangkan stres, beramal menggunakan lidah. Dan ini satu cara kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setakat ni dulu, ada soalan? Ada soalan? Ya, Ustaz. Alright.
Dengar tak? Dengar. Okey, bismillah. Contoh macam tadi kan, Ustaz cakap elakkan perkata yang buruk khususnya kepada murid kan. Alright. Tapi sekarang ni kita tak kita tak cakap kat murid tu secara direct. Macam mana pula kalau contoh dalam bilik guru lah kan. Kita kononnya macam nak berbincang tentang masalah murid, tapi kadang-kadang benda tu jadi macam mengumpat kepada murid pula. So dia ada garis, maksudnya orang nak kata garis perbincangan, maksudnya kita nak bincang tentang masalah murid ke sama ada solely sebab nak mengumpat ataupun saja nak mengadu kepada kawan tentang apa yang berlaku dalam kelas lah. Okay. Baik. Saya punya point yang cantik lah, soalan yang cikgu tanya tadi sangat baik. Cuma point tu sebenarnya ada pada, ataupun jawapan tu ada pada point yang ketiga sekejap lagi. Point untuk diuji tu. Kan? Tapi oleh kerana cikgu dah bertanya, saya raikan pertanyaan cikgu dulu. Kita kena faham berkaitan dengan isu, kalau kita sebutlah berkaitan dengan mengumpat. Apa yang berlaku dalam persekolahan, dalam kelas, dalam dan sebagainya, kadang-kadang kita suka berkongsi benda-benda tersebut di bilik guru, sesama guru lah. Baik. Bila kita menceritakan keburukan, benda-benda buruk lah, kalau benda baik namanya puji. Bila benda buruk yang kita kongsikan walaupun sesama guru dan sebagainya, dalam Islam itu dia panggil ribah. Ribah ni kita panggil mengumpat lah. Ribah. Menceritakan keburukan orang. Ataupun Nabi bersabda, zikruka akhaka bima yakrah. Sebutan kamu, maksudnya kita menyebut perkara buruk tentang saudara kamu. Bila kita bicara tentang benda buruk tentang saudara kita ni, itu dia panggil ribah, mengumpat. Baik. Dan mengumpat, kalian Imam Nawawi mengatakan hukumnya haram. Mengumpat hukumnya haram. Itu kita tak payah bincang panjang lah. Mengumpat asasnya hukumnya haram. Tapi dalam beberapa isu, ataupun kalau nak bagi senang untuk mudah cikgu faham lah. Kalau ada tujuan, mengumpat tu bukan saja-saja seronok mengumpat, nak mengata, nak bergelak, nak hura-hura, tidak. Kita mengumpat cerita buruk orang ni ada tujuan. Rupanya kalau ada tujuan boleh. Hukumnya harus. Harus ni maksud dia boleh. Tidak berdosa. Antara yang Imam Nawawi sebut, 6. Ringkas-ringkas lah no. Antaranya mengumpat sebab nak selesaikan masalah. Boleh. Kita cerita buruk orang, tapi tujuannya nak settle problem. Boleh. Dan saya rasa yang cikgu tanya tadi ni, saya rasa inilah point dah. Kita duk cerita tentang anak murid ni, masalah anak murid ni tak sekolah, tak mengaji, main banyak dan sebagainya ni. Tujuan dia, kita nak selesaikan masalah dia. Itu boleh. Satu. Mengumpat ataupun mengata, mengutuk orang sebab nak tahu hukum, mengetahui hukum, boleh? Boleh. Apa yang dibuat oleh manusia sekeliling kita ni, kita cerita keburukan orang tu kepada orang lain. Tujuan dia apa? Ustaz, saya nak tanya Ustaz, dekat tepi rumah saya ni ada seorang jiran ni, dia macam ni. Boleh tak boleh Ustaz, dia sebagai jiran buat perangai macam ni? Ustaz tu menjawab macam ni, tak boleh lah semua. Kita cerita pada Ustaz tu mengumpat tu. Tapi mengumpat tu sebab nak tahu hukum. Boleh, tak ada masalah. Kan? Imam Nawawi sebut ada 6. Jadi saya rasa 2 tu dah menjawab persoalan daripada cikgu tadi tu. Kan? Yang tak bolehnya kita saja masuk dalam kelas kongsi. Tujuan masuk bilik guru kongsi tu apa? Saja seronoknya abuan nak bergelak. Abuan supaya cerita tu sampai pada orang lain. Yang tu saja seronok-seronok. Itu masuk dalam mengumpat yang tidak dibenarkan. Itu nak kena jaga sikit lah. Boleh cikgu? Boleh, insyaAllah. Alright. Baik, semua. Boleh no? InsyaAllah nah. Poin yang kedua pula, yang tadi kita dah selesai. Allah Ta'ala ciptakan kita, nombor 1, untuk mengabdikan diri padanya. Jadi gunakan lidah untuk pengabdian diri kepada Allah Ta'ala. Itu satu. Yang kedua, Allah Ta'ala jadikan manusia untuk menjadi khalifah. Khalifah ni kita panggil pentadbir lah. Dalam perkataan mudahnya, iqamatuddin, mendirikan agama, wasiyasatud dunia bihi. Dan menguruskan dunia dengannya. Jadi pentadbir lah dalam perkataan mudah. Dan untuk menjadi pentadbir atas muka bumi ini, ya, Allah Ta'ala memerintahkan manusia supaya mentadbir alam, dan makhluk yang berada di alam ini
yang mana terdiri daripada kalangan manusia. Kita tidak mentadbir jin, kita tidak mentadbir makhluk-makhluk Allah, malaikah contoh, tidak. Tapi kita mentadbir bumi, yang mana di atas bumi ini ada manusia, ada haiwan, ada tumbuhan dan ada alam lah. Ya. Dan di antara kesemua makhluk ini Allah Ta'ala lebihkan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam sebaik-baik penciptaan. Jadi dalam menguruskan manusia ni pula Allah Ta'ala berpesan kepada kita. Ini peranan lidah. Lidah juga memainkan peranan dalam menguruskan penciptaan manusia, dalam menguruskan manusia ini. Antara yang sahabat-sahabat selalu dengar, ini yang dipesan oleh Nabi, oleh Allah Ta'ala sendiri. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang mana Allah Ta'ala menyatakan, ajaklah kepada ajaran Tuhanmu, ud'u, da'a, ajak. Ajaklah kepada Tuhanmu dengan hikmah, dengan bijaksana. Hikmah ni bukan cakap elok. Tak. Hikmah ni bukan cakap elok. Nak cakap elok ni maw'izah hasanah. Hikmah ni bijak, cara yang bijak. Wal mau'izatil hasanah, dengan perkataan yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan, dan juga berdebat manakah yang lebih baik. Yang mana di antara perkara yang disebut oleh Allah Ta'ala ini dalam mengajak manusia, menguruskan manusia ini, mau'izah hasanah disebut di dalam ayat ini. Yang mana mau'izah hasanah ni menggunakan lisan, menggunakan lidah. Sebab itu dalam menguruskan manusia, mentadbir manusia, mengajar manusia kepada agama, lidah perlu dijaga dengan baik dalam menyampaikan risalah Tuhan. Itu sahabat-sahabat yang ada di sini, kita sekarang berada pada zaman lidah di sini. Kita kena ingat, kita sekarang tahun 2021 ni, lidah kita ni boleh diterjemah sebagai lisanul nutqi ataupun lisanul kitabah. Dua-dua boleh kan? Jadi sahabat-sahabat kena faham, lisanul nutqi maksudnya percakapan. Lisanul kitabah maksudnya penulisan. Jadi bila saya sebut lidah ni, kita kena faham dua-dua sekali lah. Lidah cakap dengan lidah menulis, sama. Yang mana dalam poin yang kedua ni, kita sebagai manusia dalam mengajak orang kepada kebaikan menggunakan lidah, kalau bolehlah kita minta tolong pastikan percakapan kita, penulisan kita adalah percakapan dan penulisan yang memberikan manfaat kepada manusia. Yang tu kena ingat. Yang tu kena ingat. Sebab saya minta tolong sungguh-sungguh. Yang tu kena ingat sungguh-sungguh. Kita nak bercakap dengan manusia, kita nak menulis kepada manusia, tak kiralah siapa saja manusia tersebut, pastikan percakapan dan penulisan kita itu memberi manfaat untuk kehidupan mereka. Itu sebab yang saya ulang tadi, saya sebut di awal tadi, kata jangan maki, jangan marah, jangan kata sedap-sedap, jangan. Itu bukan perkara yang patut untuk kita buat. Sebab pernah dengar cerita kan? Kadang benda macam ni orang senang nak kata, kadang ada agak yang tak puas setuju, tapi kan buat je lah kan. Sebab pernah dengar cerita yang kan isteri Nabi SAW kata kepada madu dia tu. Pernah dengar cerita kan? Dan silap saya lah. Yang mana? Isteri Nabi SAW kata kepada madu dia sendiri. Tak silap saya kata lebih kurang macam perkataan gemuk. Lebih kurang macam tu ya, kata tengok madu dia berjalan tu, dia kata gemuk. Lebih kurang macam tu lah. Dan bila dia bercakap dalam keadaan macam tu, Nabi SAW menyatakan, dan Nabi sebut kan, kalaulah perkataan kamu itu dimasukkan ke dalam air laut, saya busuk air laut. Maknanya kalau kamu cakap macam tu, cakapan tu, perkataan yang kamu sebut tu, rendam masuk dalam air laut, busuk air laut. Nak menunjukkan kepada kita berkaitan dengan ataupun betapa beratnya sebenarnya perkataan yang keluar daripada mulut kita ni. Bukan senang tu. Ada orang kata macam, alah tak ada apa Ustaz, apa kita cakap ni tak ada apa Ustaz. Apa yang kita tulis ni tak ada apa, dia hilang macam tu je. Siapa kata? Siapa yang kata? Bukankah Allah Ta'ala dah sebut, وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Apa yang dilafazkan oleh manusia, semua ada raqib,
Atid mencaci. Yo. Baru. Sahabat-sahabat sekarang berada dalam, contohlah kalau kita ambil kita yang berada dalam suasana sekolah. Sahabat-sahabat kena ingat apa yang kita cakap semua Allah Ta'ala catat. Semua ada catatan. Every word. Bukan kita nak kata every day, ada every word ada rekod. Sebab itu sekiranya kita menyampaikan sesuatu kepada manusia dengan benar, setiap perkataan kita tu akan jadi ibadat, akan mendapat ganjaran pahala. Apa yang kita cakap yang baik, insya-Allah ada kebaikan. Apa saja perkataan buruk yang kita cakap, yang tak sepatutnya kita cakap, tapi kita cakap, semua tu ada rekod. Semua ada rekod. Dan jangan lupa saya naknya hari itu mengapai ke hadis ni, takut mana. Sebab-sebab pernah dengar hadis man da'a ila hudan. Nabi menyatakan siapa-siapa yang mengajak orang kepada kebaikan. Ajak orang buat benda baik. Ajak ni dengan lidah ataupun ajak ni dengan tubuh badan. Nabi menyatakan dia akan mendapat pahala. Siapa saja yang mengikuti dia, siapa tiru dia semua dapat pahala. Dia yang menjadi, kita nak kata apa, dia pengasas benda tersebut, dia akan dapat pahala. Contoh macam inilah, saya buat satu benda baik, 10 orang ikut benda baik itu. Saya suruh mereka buat 10 orang buat benda baik itu. 10 orang buat, semua dapat pahala. Saya akan dapat 11 pahala. Sebab apa 11? Sebab saya seorang satu pahala, 10 orang yang meniru, 10 orang punya pahala pun saya dapat. Ni, dengan perkataan mengajak kepada kebaikan. Tapi jangan lupa, Nabi menyatakan waman da'a ila dhalalatin, siapa ajak kepada benda tak elok, kesesatan, benda tak elok lah. Dia cakap benda tak bagus kepada manusia lain. Contohlah, contoh simple. Dia mari sekolah, ni contoh mudah lah. Dia mari sekolah. Kawan dia, dia mari duduk dengan kawan-kawan. Contohlah ni, contohlah saya contoh orang lelaki lah. Dia mari duduk dengan kawan-kawan. Dia kata ni, aku semalam keli bergaduh dengan isteri. Contohlah ni, contoh lah. Gaduh dengan isteri. Kawan dia di sebelah tu dengar. Saya tahu tu. Kawan dia kata, kamu ni patutnya kalau bergaduh dengan isteri, sepak dia sikit, tampak sikit. Dia jangan bagi dia cakap langsung, tampak aja. Contohlah, dia mengajar satu benda tak elok. Orang yang mengajar ni, dia tak buat pun. Dia balik rumah, dia tak tampak isteri dah. Dia tak tampak isteri dah. Tetapi yang mendengar nasihat ni, balik di rumah, dia praktik. Isteri dia cakap benda betul pun, dia tampak. Contoh, dia buat zalim lah, contoh. Isteri dia cakap sikit, dia tampak. Isteri dia tegur sikit, dia tampak. Setiap kali dia menampar isteri dia, pemberi cadangan tadi akan menanggung dosa. Sebab dia bunjang. Ini contoh lah, contoh. Sebab itu sahabat-sahabat duduk di sekolah lagi ya. Sahabat-sahabat menjadi model, menjadi ikon kepada pelajar. Kita tak mengajar mereka cakap benda tak elok, tapi mereka mendengar kita cakap tak elok. Mereka akan ikut dan setiap kali mereka buat, kita akan menanggung dosa. Jadi benda-benda macam ni kena hati-hati sikit ni. Ada soalan? Nampak macam marah kan, nampak kan? Marah Ada soalan? marah dengan diri sendiri. Faham ke saya duduk cerita? InsyaAllah. Terima kasih, Ustaz. Ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Kena jaga benda macam ni, kita kena jaga sama-sama. Sama-sama lah. Sama-sama kena jaga. Kita tak tahu siapa yang mengikuti kita. Kita tak tahu siapa yang meniru kita. Kita tidak tahu siapa yang menjadikan kita sebagai contoh. Itu kena hati-hati dalam perkara ni. Sebab kita diberikan oleh Allah Ta'ala tanggungjawab untuk jadi khalifah. Jadi lidah kita ni, gunakan dia seumpama lidah seorang pentadbir. Kena hati-hatilah. Dua. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang ni yang saya rasa sahabat-sahabat lebih memahami. Cuma kita minta hati-hatilah dengan isu ni.
Yang ni yang mungkin panjang sikit letak lah kot. Yang ketiga, Allah Ta'ala jadikan manusia ni untuk diuji. Untuk diuji. Rupanya dalam kehidupan kita di muka bumi ni, Allah Ta'ala jadikan kita ni sebagai manusia, sebagai medium, tempat untuk kena test, kena uji. Jadi kita kena faham. Sebab itu bagi mana-mana manusia yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan macam-macam ujian, dia kena macam-macam problem. Problem dia cukup banyak. Bagus itu. Memang dia dijadikan tu untuk kena problem. Untuk dapat problem. Jadi bila dapat problem, bila dapat ujian, bila diuji dengan macam-macam masalah. Kalau sekarang ni kita ambil ujian duniawi sudahlah. Kita tak perlu bicara lah ujian ukhrawi, ujian akhirat tu saya jadi buat contoh ni ujian duniawi lah. Sahabat-sahabat sekarang bergerak guru. Kan? Saya rasa banyak masalah. Dari sudut kewangan sekarang mungkin masalah. Kan? Ada yang tak banyak isu yuran dan sebagainya, satu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan isu PDPR ini, satu isu. Isu kita nak mengajar secara PDPR pun satu isu. Pelajar-pelajar yang nak mengikuti pelajaran pun satu isu. Waris yang tidak berkemampuan pun jadi isu pada kita. Sebab kita perlu memberikan prestasi itu kena jaga. Kan? Tapi kita tak boleh nak kawal pelajar. Kemudian pula dengan waris ada lagi isu. Kemudian dengan isu COVID sekarang pun satu isu. Dengan isu anak-anak kita di rumah nak menguruskan lagi pun isu. Banyak sekarang ini masalah. Semua ada masalah. Rupanya Allah Ta'ala jadikan manusia untuk diberikan ujian tu. Bahasa kita ni masalah lah. Rupanya Allah Ta'ala bagi masalah tu. Jadi di sinilah peranan hati satu dan yang kedua peranan lidah. Apa sahaja ujian yang menimpa kita, ingat ini ujian daripada Allah Ta'ala. Jadi mulut pastikan bercakap yang baik-baik kepada Allah Ta'ala. Hati cakap yang baik-baik, hati sebut yang baik-baik, hati ingat yang baik-baik, hati nilai yang baik-baik, mulut cakap yang baik-baik kepada Allah Ta'ala. Cakap baik-baik dengan apa yang sedang berlaku. Jangan bahasa kampung kita ni, jangan marah banyak lah. Jangan marah, senang bahasa. Rupanya orang marah ni, kalau dia marah banyak, itu tanda dia tak perhati dengan takdir Tuhan. Orang suka marah. Dan kita hari ni oleh sebab banyak masalah, kita suka marah. Marah. Masalah ni marah. Problem ni marah. Orang ni tak kena, orang ni tak kena. Sedikit dah jenis tu. Jenis kau ni tak betul, kau ni tak betul, kau ni tak betul, kau ni tak betul. Dah. Dia kira cakap dengan dia, Ustaz, kau ni tak betul, kau ni tak betul, kau ni tak betul, kau ni tak betul. Jangan, tak boleh tu. Tak boleh ni tu. Habis tu nak buat apa, Ustaz? Allah Ta'ala jadikan masalah banyak keliling kita ni sebagai apa? Sebagai satu cara untuk padam dosa kita, untuk beli pahala pada kita yang banyak. Tu ya. Memang kita ni tempat diuji. Itu jangan marah sangat. Apa saja yang berlaku, sabar. Apa saja yang terjadi, sabar. Boleh jadi salah orang lain, betul. Tapi kita yang terpaksa tanggung akibat, betul. Tapi jangan marah, tambah-tambah jangan marah kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai tahap macam inilah, sampai tahap, siapa aku kena banyak sangat, siapa kerja aku banyak sangat, kenapa masalah aku banyak sangat, kenapa tak selesai. Jangan duduk kenapa banyak sangat. Jangan. Saya nak cerita je lah. Isunya ni. Ada saja-saja kongsian. Saya sebenarnya simpan kalam ni. Sajalah haban untuk diri sendiri je sebenarnya. Ada satu hadis qudsi yang berbunyi simple je hadis ni. Saya mengapai pasal hadis ni syok. Nabi, saya terjemah Melayu lah bagi mudah lah. Nabi sebut, siapa-siapa terima ketentuan aku, Allah Ta'ala sebut, siapa-siapa terima ketentuan aku, manistaslama biqadai, siapa-siapa terima segala ketentuan aku kepada dia, wa yasbir ala balai, dia sabar dengan ujian yang aku beri pada dia, apa saja test aku bagi pada dia, dia sabar.
Wa yashkur ala ni'mati, dia syukur dengan nikmat yang dia dapat. Dia dapat nikmat, dia syukur. Dia tak dapat pun dia syukur. Dia dapat sikit banyak dia syukur. Dia dapat segera ke lewat ke dia syukur. Tu alhamdulillah, situlah. Apa jadi pun alhamdulillah. Tuhan kata katabtuhus sadiq. Aku catat dia ini orang yang benar. Aku tetapkan dia orang yang benar. Wa adkhaltuhu ma'as sadiqin. Dan aku masukkan dia dalam kumpulan orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar ini level dia bawah pada Nabi. Bawah pada para Nabi. Dan sahabat orang yang benar. Ketua dia Sayyidina Abu Bakar. Wa syuhada, syuhada duduk nombor 3. Was salihin duduk nombor 4. Tuhan kata aku masukkan dia ke dalam kumpulan orang-orang yang benar. Tapi yang ujung ni mahal ni. Tuhan kata wa man lam yastaslim biqada'i. Siapa-siapa yang tak setuju, merungut, tikai, marah, tak puas hati, duk bangkang sentiasa apa yang aku dah tetapkan pada dia. Walam yasbir ala bala'i, aku uji dia dengan macam-macam ujian, dia tak sabar. Dia merungut banyak. Walam yashkur ala ni'mati, aku bagi kepada dia nikmat. Dapat sikit, orang lain tak dapat langsung, dia dapat juga. Dia merungut, orang lain dia banyak bekerja, patut dia dapat penghargaan, patut gaji dia naik lebih lagi. Contoh. Dia tak syukur dengan apa yang dia ada. Allah Ta'ala sebut di hujung tu, وَلْيَتَّخِذْ إِلَهًا سِوَيَا. Tuhan kata, cari Tuhan lain lah senang. Aku bagi takdir, dia tak mau terima. Aku bagi ujian, dia merungut banyak. Aku bagi nikmat, dia tak reti syukur. Tuhan kata, cari Tuhan lain lah. Kasar sikit bunyi tu. Sebab tu bila sekarang diuji, jadi peranan lidah tu perlu untuk dijaga. Dan ini juga sebagai satu proses tarbiyah, proses pendidikan. Kita nak mendidik diri kita dan kita nak mendidik orang di keliling kita. Jadi sentiasa bercakap baik sewaktu diuji. Boleh? Dia dapat sekat tu. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT. Ya, jadi saya rasa kita boleh ambil penciptaan manusia di atas muka bumi ini. Yang pertama untuk mengabdikan diri pada Allah. Jadi lidah amat diperlukan untuk proses pengabdian ini. Yang kedua untuk menjadi khalifah pentadbir. Jadi lidah perlu digunakan dengan baik untuk mentadbir manusia. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala jadikan manusia ini untuk diuji. Jadi lidah peranannya adalah sentiasa mengungkapkan kebaikan atas apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh? Any question? Biar cukup pukul 10 lah. Kali lama-lama. Ada soalan? InsyaAllah kita buka soalan kalau ada. Ada lah, kau semua pakai Kak Lena lah macam mana? Ada Ustaz. Ada. Segan nak tanya. Tanya tak apa, kita santai-santai dah. Tak payah straight kan. Ustaz duduk mana tu Ustaz? Ya, jadi Kulim. Kulim pula di Tasik Gelugok. Tasik Gelugok. Tasik Gelugok? Ya. Pulau Pinang. Pulau Pinang. Ustaz nak tanya. Ya, jelas. Assalamualaikum Ustaz. Dengar Okey, tanya. Apakah amalan yang kita boleh laksanakan bersama anak-anak? Okey, sepanjang PKP ni kita terhadlah dari segi pertemuan dengan anak-anak melainkan kelas PDBR kan, dan kita boleh selitkanlah amalan-amalan yang kita boleh lakukan bersama anak-anak. Daripada Ustaz ada tak cadangan-cadangan ataupun amalan yang kita boleh lakukanlah dan doa ke untuk mereka amalkan bersama ke, macam tu pun bawa lah.
Susah juga nak jawab tu soalan tu. Antara amalan yang boleh dilakukanlah bersama dengan pelajar. Sekarang ni dalam bahasa mudahnya lah, sekarang ni kita berada dalam suasana kekangan yang sangat banyak kekangan. Dan tambah guru-guru nak mengawal anak-anak pelajar pun sangat susah. Bukan satu benda yang mudah, sangat susah tu. Antara amalan yang boleh dilakukan bersama ataupun maknanya mungkin setiap kali PDPR boleh hidupkan mereka dengan amalan ini dulu. Amalan apa? Simple dah. Amalan selawat. Ada setengah orang kata Allah selawat je Ustaz. Ya, selawat ni dia amalan yang paling mulia sekali. Dan dia merupakan kita panggil miftah di kulli khair. Kunci kepada semua kebaikan. Kita nak anak-anak kita ni faham. Apa kunci dia? Nak dapatkan anak-anak kita yang belajar ini faham dengan apa yang kita sampaikan. Selawat. Kita nak mereka dapat beri tumpuan. Selawat. Kita nak Allah Ta'ala pemudahkan mereka. Selawat. Kita nak mereka kalau boleh dalam waktu kita menyampaikan itu, mereka bagi respon. Maksudnya jadi suasana yang baiklah. Selawat. Selawat ni kunci. Selalunya kalau buat sekali pertama selawat, hari pertama selawat, kita janganlah mengharapkan berlaku miracle dah hari tu. Tak ada. Ialah keajaiban. Dia perlu dibuat berterusan. Nanti cikgu akan nampak. Kelebihan dia sangat banyak. Dia sangat-sangat memudahkan. Allahu'alam. No? Sebab waktu kadang kita nak mengajar, ambil awal tu selawat 3 kali ke 5 kali ke setakat mana yang kita mampu lah. Ataupun di hujung. Kebanyakan guru-guru, para ulama kita bila mengajar, habis pengajian dia orang akan selawat 3 kali ataupun sekali di hujung. Jadi sebelum kita nak tutup, selawat sekali. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi mereka kefahaman seperti mana mereka belajar secara berhadapan. Mudah-mudahan. Boleh cikgu? Kalau tanya nak selawat apa Ustaz? Selawat apa pun tak apa, yang mana yang kita tahulah. Maksudnya kita bawa selawat tu dalam kelas bersama dengan mereka lah. Wallahu a'lam. Other question? Ada satu soalan lagi Ustaz. Ya? Kuat sikit boleh Puan? Kuat sikit. Jelas tak? Kuat sikit Kena kuat, dekat sikit dengan mikrofon. Kuat sikit. Tak jelas ke? Cikgu bagi rapat sikit dengan mikrofon ke? Okey. Dengar. Dia tak dengar. Tarik. Hilang terus. Mute tu. Boleh buka. Okey. Boleh buka. Okey. Ana cakap kat sini lah. Yang tadi berkenaan dengan merungut kan bila kita ditimpa ujian. Sebab ada kawan macam bila kita mengadu, bila ada yang mengadu, jawapannya janganlah mengadu dekat aku, mengadulah dekat Allah. Tapi adakah bila kita mengadu dekat sahabat-sahabat ke, adakah itu sudah salah satu perbuatan merungut? Dia sama macam tadi Puan. Kita cerita kepada manusia tu untuk apa? Dia balik pada poin yang sama macam tadi kan lah. Kita cerita, kita merungut tentang masalah tu. Kita cerita kepada orang lain tu atas sebab apa? Apa tujuannya? Kalau kata tujuannya, Ustaz, saya ni masalah banyak. Jadi saya luah pada kawan-kawan. Sebab apa luah? Sebab mungkin kawan-kawan boleh bagi pandangan, boleh bagi idea yang menyejukkan hati, boleh bagi nasihat yang menyenangkan hati sikit Ustaz. Itu tak ada masalah. Maknanya kita meluahkan dengan alasan kita mendapat kebaikan. Itu boleh. Kan? Tapi kalau setakat luah saja pergi pelepas geram, itu janganlah. Kan? Dan luahan tersebut pun perlu dijaga. Maknanya luah, kita boleh luah cerita masalah.
Tapi jangan sampai tahap kita mula duk sebut macam ni lah. Kalau perkataan mudah dia macam ni lah. Jangan sampai tahap pasal apa? Kenapa? Jangan guna soalan kenapa. Nabi bersabda, "Fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza." Kalau perkataan mudahnya, jangan sampai kita duk luah perasaan tu, duk merungut tu, sampai tahap kita menggunakan perkataan kalau. Kalaulah aku tak buat macam ni, tak jadi. Kalau aku pergi awal sikit, tak kena tadi. Kalau aku datang awal tadi, tak accident tadi. Kalau aku tahu suami aku macam ni dulu, aku tak kahwin dengan dia. Kalau macam tu tak apa. Yang tu tak mau. Maknanya sampai tahap kita mula nak mempertikaikan takdir Tuhan, itu tak maulah. Satu kena elak lah, kena elak benda tu. Tapi setakat kalau nak dapatkan feedback, pandangan daripada manusia sekeliling, itu tak ada masalah. Kita meluahkan kepada Allah Ta'ala dan kita berbincang bagi minta pandangan daripada orang-orang keliling. Itu boleh, tak ada masalah. Itu perlu, mesyuarat. Mesyuarat tu perlu. Bagi mesyuarat tu. Kita kalau takkan nak lepas geram saja, tak payah. Boleh tak Puan Cikgu Sarah? Ustaz, Ya, sila. ya, ada satu soalan tapi soalan ni dia keluar sikit lah daripada tentang murid. Alright. Dia tentang apa yang berlaku sekarang lah. Okay. Tentang kes bunuh diri. Alright. Sekarang ni makin meningkat kan. Jadi sekarang ni kita tahulah yang netizen apa-apa pun yang ustaz buat, bukan ustaz maksudnya agamawan buat, baik atau buruk, dia orang akan hentam kan. Jadi untuk isu bunuh diri ni bila golongan ustaz menyatakan yang bunuh diri ni haram dan penyelesaian utama adalah agama. Sebab agama lah yang penyelesaian yang paling utama kan. Benda tu kita sebagai orang Islam tak boleh nafikan kan. Tapi kita tahulah macam mana netizen semua menghentam benda tu. Menyatakan yang ustaz-ustaz tak faham, ustaz-ustaz menafikan isu spiritual. Saya rasa ustaz pun nampakkan isu ni dekat media sosial kan. So pandangan Pandangan saya, Allahu Akbar. Pandangan saya macam ni lah. Yang pertama, terima kasih atas soalan. Yang kedua, perkara yang sedang berlaku ni, maksudnya apa yang duk jadilah ni lah. Saya nak sebut pada cikgu-cikgu yang mendengar pada malam ni, 29 orang. Perkara yang sedang berlaku ini adalah perkara yang telah dipesan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Yang ni satu perkara yang kita semua kena telan. Jangan kata apa? Oh, kenapa jadi macam ni? Kenapa tak perlu bincang panjang. Suasana ni dia akan berlaku di akhir zaman. Ini tanda akhir zaman. Sehingga Nabi SAW sebut akan berlaku di akhir zaman ni, manusia paginya beriman, petangnya kafir. Petangnya kafir, pagi esok beriman balik. Maknanya manusia sampai satu tahap ini, sampai isu berkaitan dengan akidah, isu berkaitan dengan pegangan agama ni, dia orang letak tepi tu. Dia akan mari macam tu. Wa yabi'ud dunya wa yabi'ud din bi'aradi dunia. Dan mereka menjual agama kerana habuan dunia. Maksudnya dengan sebab habuan dunia, mereka tak ikut agama. Dengan sebab tak dapat habuan dunia. Sekarang ni dia rasa tak dapat bantuan A, tak dapat bantuan B, yang tu tak dapat duit, tak ada, kerja tak ada. Dia orang sanggup langgar peraturan agama sampai sanggup bunuh diri. Yang ni, suasana ni dia akan berlaku. Man arafas sabab batal al-ajab. Siapa tahu sebab, siapa tahu punca, dia tak akan terkejut. Jadi malam ni kita dah tahu punca, Nabi SAW dah sebut 1400 tahun lepas. Suasana ni akan berlaku. Dua. Dan yang ketiga termasuklah golongan agamawan bila cerita kata benda macam ni haram dan sebagainya, masyarakat akan bangkang. Yang ni pun satu tanda akhir zaman. Kan Nabi kata tanda akhir zaman, ayyaksural jahlu, banyaknya kejahilan. Kan? Wa yurfa'ul ilmu akan diangkat, wa yaksurul jahlu, akan banyak berlaku kejahilan. Yang ni biasa. Jadi apa yang cikgu nampak dalam media sosial, komen-komen, apa yang dikatakan oleh netizen,
apa yang mereka duk kata, duk tibai para alim ulama dan sebagainya, benda ni biasa. Dia akan berlaku. Cuma kita hari ni nak buat apa? Yang tu ya, kita nak buat apa? Nabi berpesan, orang yang selamat daripada ujian akhir zaman yang huru-hara macam ni, illa man ahyallahu bil ilmi. Melainkan orang-orang yang dihidupkan oleh Allah dengan ilmu. Orang yang dihidupkan oleh Allah dengan ilmu selamat. Sebab itu bila tanya, lah ni nak buat apa Ustaz? Netizen akan ulas macam cikgu kata tadi. Memang dia akan ulas. Masyarakat akan bunuh diri akan ada? Ada. Orang yang nak menasihati mereka ada? Ada. Yang nak buat kerja amar ma'ruf nahi munkar? Ada. Tapi yang nak buat benda merepek bunuh diri ni pun akan ada. Tugas kita sekarang, kita perlulah menuntut ilmu dan melakukan kerja amar ma'ruf nahi munkar. Ini dia tugas kita sekarang. Tuntut ilmu, perkemaskan akidah, perkemaskan iman, perkemaskan ilmu dan juga melakukan kerja amar ma'ruf nahi munkar. Sebab ini perintah daripada Allah Ta'ala. Tapi suasana ni dia tetap akan berlaku. Jangan heranlah. Dia akan jadi ni. Tambah nanti puan akan tengok, cikgu akan tengok, suasana kemudian hari ini lagi dahsyat daripada sekarang. Dia akan jadi lagi dahsyat. Dan saya dapat maklumat, wallahu a'lam, dikatakan 60% yang membunuh diri ini adalah orang Islam, orang Melayu Islam, wallahu a'lam. Tak tahulah betul ataupun tidak. Saya harap-harap angka tersebut salah. Kan? Kalau angka tersebut betul, kita rasa sangat sedih. Sangat sedih. Sebab Allah Ta'ala dah janji. Saya sebut dalam perkataan mudah macam ni lah. Orang hari ini bunuh diri banyak ni disebabkan kerana isu kewangan. Isu kewangan. Sedangkan kalau sahabat-sahabat faham, yakin sungguh-sungguh, mana kita nak letak ayat Quran? Kan Allah Ta'ala dah pesan pada kita, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Apa sahaja yang melata atas muka bumi ni, apa sahaja yang melata, manusia ke, binatang ke, haiwan ke, tumbuhan ke, apa ke, yang melata atas muka bumi, إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Allah Ta'ala lah yang tanggung rezeki mereka. Kan manusia ni selagi mana tak mati, rezeki dia ada. Yakin nak dulu. Itu dia akan mari. Dia akan mari. Yakin dia akan mari. Tunggu. Tapi bila masing-masing dah tak meyakini apa yang Allah Ta'ala sebut, mungkin tak mendengar apa yang Allah Ta'ala dah pesan, jadi dia akan berlakulah suasana macam ni. Jadi tugas kita sekarang, perkemaskan ilmu dan buat kerja amar ma'ruf nahi munkar. Cuma kalau cikgu tanya dia akan berlaku, memang akan berlaku sekarang ni. Jangan heranlah. Lepas ni lagi dahsyat. Pasal ni Nabi dah sebut akhir zaman. Wallahu a'lam. Boleh cikgu orang? Boleh. Terima kasih Ustaz. Alright. Ada soalan ada ke? Okey, ada soalan lagi? Kita nak buka ruang live. Mungkin ada soalan. Ada? Ya, alhamdulillah. Terima kasih pada Ustaz atas pengisian kita tadi. Cuma pada malam ni kita ada juga kehadiran Ustaz Abdul Kadir selaku mengurusi Seriti kawasan Kuala Selangor. Dan insyaAllah sebenarnya nak reservekan satu slot khas hujung untuk kedua-dua panel kita lah, Ustaz Kadir dan juga Ustaz Fawaz, untuk kita sama-sama mungkin buat satu penyampaian. InsyaAllah 5 hari bulan ni sebagaimana kita maklum, salah seorang sahabat kita lah, Ustaz Akmal, pegawai kewangan kita, Akmal akan melangsungkan akad nikah. Jadi insyaAllah mungkin kita nak bagi ruang sikit kot kepada kedua-dua panel kita, Ustaz Kadir dan juga Ustaz Fawaz, untuk mungkin boleh buat perkongsian ringkas, mungkin beberapa peringatan yang untuk bakal nanti akad nikah dan kepada kita semua. Ni kira khutbah nikah haraki je. Sebab nanti kalau pergi kat khutbah nikah yang sana memang tertawa waktu tak dapat dengar tu, terah gitu. Jadi insyaAllah mungkin beberapa peringatan yang mungkin boleh kita sampaikan selaku kita dalam kerangka jemaah. Sebab memang satu kebiasaan kita kalau nak bersedia untuk nikah, kita sediakan satu khutbah nikah khas untuk ahli jemaah kita. Mungkin ada peringatan-peringatan yang lebih khusus. Jadi pertamanya mungkin buka ruang pada Ustaz Kadir dulu kot.
mungkin ada penyampaian yang nak disampaikan. Dan yang lain pun boleh dengar kot, jadikan peringatan pada kita. Itu silakan. Allah Akbar. Saya rasa Ustaz Fawaz terus lah tu. InsyaAllah. Allah. Sila. InsyaAllah. Barakah. InsyaAllah kita ambil pesanan daripada Ustaz Fawaz dan insyaAllah pengalaman lebih tu. Pengalaman lebih insyaAllah. Ustaz Akmal, Saudara Akmal akan melangsungkan perkahwinan yang terdekat ni insyaAllah. Jadi Ustaz perlu bagi semangat taujihat pada beliau yang mungkin perlu pada pesanan-pesanan yang boleh lebih yakin lah insyaAllah. Okay, terima kasih Ustaz Kadir. Seterusnya mungkin nak bagi ruang seluasnya pada Ustaz Fawaz untuk sampaikan. Dan yang lain pun kita boleh dengar sebenarnya. Peringatan untuk kita mungkin yang dah lama kahwin. Cikgu Alina dah 20 tahun mungkin dia kahwin. Dan yang lain-lain pun mungkin ada perancangan dan sebagainya. Mungkin kita boleh ambil sebagai peringatan yang penting. Kita silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada pengurusi. Terima kasih kepada Ustaz Kadir. Yang pertama saya ucapkan tahniah lah kepada saudara Akmal atas insyaAllah akan melangsungkan perkahwinan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Satu, saya nak kongsi dalam bentuk cerita lah sebagai penutup. Dah tanya soalan berkaitan dengan isu ni. Saya rasa ramai yang mengenali almarhum Ustaz Fadil Nur, bekas Presiden PAS sebelum Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang. Walaupun cerita ni simple, tapi kita pakai ambil lah. Nah, saya pun ambil juga kisah ni, buat peringatan untuk diri sendiri lah. Waktu beliau duduk di rumah di Al-Ustaq lah, masa tu beliau presiden, masih Presiden PAS waktu tu. Ada seorang laki-laki datang bertemu dengan beliau. Laki-laki ni anak muda lah, anak muda ni mari. Anak muda ni kata, Ustaz, saya nak wakaf diri untuk Islam. Saya nak, maksudnya nak korbankan diri saya ni untuk nak memperjuangkan Islam, Ustaz. Boleh tak boleh? Dia datang rumah Ustaz Fadil, beritahu benda tu ya. Saya ni datang nak wakaf diri, nak berjuang untuk Islam, nak khidmat untuk Islam. Ustaz Fadil tahu tanya apa? Ustaz Fadil kata, nikah hai? Dia kata, tak nikah hai? Ustaz Fadil kata, pergi menikah lo. Bila dia menikah, bila dia kahwin, dia mari jumpa Ustaz Fadil lah. Dia beritahu, Ustaz, saya kahwin dah. Ustaz Fadil tanya, ada anak ai? Dia kata, tak ada ai. Dia kata, bagi ada anak lo. Faham kot saudara lo? Bagi ada anak lo. Jadi laki-laki itu pun balik, selepas berapa lama dia diberikan rezeki, lahirkan anak seorang. Dia mari jumpa Ustaz Fadil. Kan? Kalau sahabat-sahabat nampak macam cerita apa, wanita yang berzina di zaman Nabi SAW kan, dia mari banyak kali tu. Laki-laki ni je tu, lepas dia dapat anak seorang, dia mari jumpa Nabi SAW. Dia mari jumpa Ustaz Fadil. Dia kata, Ustaz, saya dah ada anak seorang. Ustaz Fadil kata, bagi anak seorang ni. Tambah seorang ni, anak. Dan dia dengar cakap, bagus, dia ni orang lurus je kot. Bagus, dia balik. Selepas dia dapat anak yang kedua, dia mari jumpa lagi. Bila dia mari selepas yang kedua tu lah, Ustaz Fadil kata, kamu ni memang betul-betul orang yang nak korban diri untuk Islam. Memang betul. Sebab apa? Rupanya Ustaz Fadil nak bagi tahu, dia nak bagi tahu dekat lelaki-lelaki ni. Dia nak kata, kita betul semangat nak berjuang Islam lah. Dia semang kemahan nak berjuang Islam. Kita ni nak masuk syurga. Kita ni nak jadi orang baik. Kita nak buat kerja ma'ruf nahi mungkar. Rupanya Ustaz Fadil suruh dia kahwin tu. Sebab apa? Sebab nak tengok kamu akan diuji dengan ujian pertama, ujian isteri. Adakah isteri kamu ni akan merencatkan perjuangan kamu ataupun isteri kamu ni tak bagi halangan kepada kamu untuk kamu berjuang. Dan rupanya lelaki-lelaki tu walaupun dia kahwin, tapi dia tetap mai jumpa anak berkhidmat. Maknanya dia orang yang lulus ujian pertama. Dia balik dapat anak yang kedua. Dapat anak yang pertama pun dia mari lagi. Maknanya dia dah boleh menguruskan anak dan dia nak wakafkan diri untuk Islam lagi. Maksudnya dia pandai membahagikan masa,
pandai manage lah, pandai menguruskan. Dan selepas anak yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Fadhil Nur mengajak dia, lantik dia dan sebagainya, bagi tugas pada dia. Saya nak sebut poin yang kita nak ambil di sini, khususnya pada saudara Akmal lah. Perkahwinan adalah satu tanggungjawab. Dan kita minta tolong janganlah sampai tahap sekarang ni kita boleh berkhidmat, kita boleh bantu kawan-kawan, boleh hadiri usrah, boleh hadiri program, boleh buat urusan, tak ada masalah. Jangan sampai satu tahap nanti bila kita berkahwin, ujian yang pertama Allah Ta'ala kurnia kepada kita isteri ataupun suami nanti, bagi yang lain lah, ada pasangan, tiba-tiba dengan sebab pasangan tu kita, orang utara panggil serak lah, serak ni maksud dia bila panggil mesyuarat dia tak boleh datang. Maksudnya apa? Ini sakit perut, isteri sakit perut, bila panggil untuk buat program, kata minta maaf. Sebab apa? Isteri pening kepala. Kita jangan sampai tahap sebegitu. Itu kena jaga. Kadang bila dengan isteri okey, kadang dengan anak. Sama juga kadang dengan anak pun jadi masalah. Anak duduk di rumah nak mainan ataupun benda kecil saja, kita sampai tangguh korbankan kerja-kerja perjuangan kita. Yang ni yang kalau boleh sama-sama beringat, sekali dengan saya lah sama-sama beringat, jangan sampai tahap anak-anak dan isteri menjadi ujian kepada kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anak, ahli keluarga lah, dan juga harta ni adalah ujian. Jangan sampai tahap macam tu lah. Dan mudah-mudahan saudara Akmal insyaAllah orang yang istiqamah insyaAllah. Wallahu alam. Boleh kot dekat tu no. Saya jangan pandai sangat apa-apa ni. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Fawaz. Jadi insyaAllah daripada pengisian daripada awal sehingga akhir ni, ada beberapa bahagian lah yang boleh kita ambil perhatian. Walaupun kita nampak macam ringkas pengisian tadi, tapi 3 poin utama tu anak harap sebab macam mana saya sebut dalam usrah-usrah kita, kalau kita dapat maklumat dalam usrah tapi kita tak amalkan ataupun kita tak jauhi apa larangan yang berlaku dalam usrah tu, maknanya kita ni gagal lah. Dan kita sentiasa perlu ditambah baik dan ditegur. Dan insyaAllah selepas ni kita cuba untuk amalkan dan aplikasikan ilmu tu. Akmal respon, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz atas perkongsiannya. Jadi kita doakan semoga urusan saudara Akmal dimudahkanlah. Susah Ustaz, dia tangguh buat PKP lah apa, esok nak pergi ni pula rentas daerah apa semua. InsyaAllah. Tak apa, dia susah tu dia mana yang lebih. PKP Ustaz, PKP Ustaz. Okey, insyaAllah jadi Ana ucapkan terima kasih kepada semua yang dapat hadir dan kita ambil catatan dengan apa yang ada, dan insyaAllah selepas ni kita boleh lagi insyaAllah jemput Ustaz. Boleh Ustaz? Jangan trauma kan ni. Panggil yang hebat-hebat sikit, saya mengarut macam ni ya. Okay, InsyaAllah daripada Ustaz Kadir ada pengurusi ada nak sampaikan apa-apa kata-kata akhir? Tak ada apa-apa kot. Cuma terima kasih lah pada Ustaz Fawaz sudi sama-sama dengan kami lah usrah khusus ni. Guru-guru, mudah-mudahan banyak manfaat lah pesanan-pesanan daripada Murabi Ustaz Fawaz insyaAllah. Saya duk jumpa Ustaz dulu tu, itulah sesempat gitulah Ustaz. Sekali dengan Ustaz Aminuddin Baling Kedah. Oh, Mak Jeng. Mak Jeng. Dia duk cerita kita kira geng-geng isteri doktor juga tau. Isteri orang lain lah. Cuma saya satu je lah dulu. Tak apa, pelan-pelan. Okay, Ustaz mungkin ada semangat lebih tu boleh bagi. Okay, baik, itu sajalah. Terima kasih Ustaz. Awak kita berukhuwah insyaAllah. Okay, insyaAllah terima kasih kepada Ustaz Abdul Kadir. Jadi insyaAllah kita beri perhatianlah dengan apa yang kita dapat teguran ataupun muhasabah yang kita dapat malam ni, dan kita amalkan insyaAllah dalam aktiviti kita selepas ni, terutama sekali dalam pengajaran. Jadi
Itu je untuk malam ni. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah doa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ana dah lama tak mesej kau orang. Ustaz mesej